kelas. Okey, so kita rekodkan kelas Baik. Okey, apa beza antara jadual dan juga graf? Okey, kalau jadual, okey, kebiasaannya dia dalam bentuk apa? Iaitu dalam bentuk begini. Iaitu dalam bentuk kotak. Okey, kemudian dia ada tentang bilangan-bilangan. Dia ada tentang item dia dan bilangan item. Ini biasa jadual lah. Dan kalau kita lihat di sebelah kanan ni, yang B, yang C, yang D, ini semua adalah graf. Okey, adalah graf. So, kalau kita nampak je, ada item, ada kotak-kotak dan juga ada bilangan murid, bermakna kita boleh bagi tahu bahawa ini adalah jadual. Ataupun kadang-kadang dipanggil jadual kekerapan. Tapi jadual lah sebenarnya jadual. Kemudian yang B itu adalah graf apa? Ini dipanggil graf. Bila kamu tengok dia ada palang-palang begini, dipanggil graf apa? Graf murid-murid. Graf apa murid-murid? Kenapa aku panggil murid-murid dah? Graf apa ni? Siapa boleh bagi tahu? Ini adalah graf bar mudah. Ya, betul. Graf bar. Okey, graf bar mudah. Okey. Dan yang ini adalah graf. Kalau ada garisan lurus macam tu, ini adalah graf. Graf apa murid-murid? Kan? Macam mengajar sekolah rendah pula. Graf apa murid-murid? Graf Bukit Tengkorak engkau. Okey. Ini graf apa? Graf garisan. Graf garisan je. Kuan, dia tak ada garisan mudah. Graf garisan aja. Suka tingkau je nak menambah mudah ya. Okey. So ianya adalah graf garisan. Graf garisan mudah tak ada. Graf garisan sahaja. Okey. Baik. Dan yang ini, okey, bila kamu tengok ada kedua-duanya, iaitu ada bar dekat bawah. Kalau kamu tengok tu ada bar dekat bawah. Graf bar susah terkorak kau. Kan? Oh, kalau ada graf bar mudah, so ada graf bar susah lah. Mana teori kau pakai? Okey. Baik. So bila kamu tengok di sini ada graf bar, ini ada bar. Kemudian di sini pula ada graf garisan. Maknanya digabungkan kedua-duanya. Test ada mudah cikgu. Oh ya ke? Okey, graf garisan mudah graf garisan je sebenarnya, graf garisan. Graf garisan Graf bar mudah. Okey. Jadi kalau kita lihat di sini, okey, kalau ada kedua-duanya ini dipanggil graf apa ni? Iaitu graf apa murid-murid? Graf gunung bukan. Graf apa? Graf gabungan. Pandai. Graf gabungan. Okey. So nampak tak? Kita ada jadual, graf bar mudah, graf garisan dan juga graf gabungan. Gabungan tu maknanya ada kedua-dua. Graf bar dan juga graf garisan. Okey. Baik. Kalau untuk dia tanya soalan nombor 2 namakan graf yang sesuai di banner berdasarkan jadual di bawah ini. Baik, kalau kamu lihat dalam jadual bawah ni, kalau dia katakan ada 2 item yang penting ni, iaitu ada hujan, kemudian ada suhu, okey, bermakna graf yang paling sesuai untuk kedua-dua item ini adalah graf yang ini. Nampak tak? Iaitu kalau kamu lihat dia ada bulan, okey, Januari, Februari sampai Disember dan juga dia ada suhu kat sini. Di sebelah kanan tu ada suhu kan? Suhu darjah Celsius ini. So ini bermakna graf yang paling sesuai untuk hujan dan suhu. Kedua-duanya itu dipanggil graf yang sesuai ialah graf gabungan. Okey, graf gabungan. Manakala untuk suhu pula, graf apa yang paling sesuai untuk suhu? Graf yang paling sesuai untuk suhu dah tentulah graf yang ada garisan, iaitu graf garisan. Dia gitu. Dia gitu ya. Mudah tak? Mudah je kan? Tak susah mana pun. Okey, namakan graf-graf ini Baik. So kita pergi kepada yang kedua. Dan yang ini, okey, apakah graf yang paling sesuai untuk makanan kegemaran dan bilangan murid? Ini graf apa ni? Seleloknya.
Okey, nasi lemak 13 orang, mi goreng 11 orang, roti bakar 8 orang, nasi goreng 4 orang murid. Ini paling sesuai ialah untuk graf, graf bar mudah. Okey. Boleh faham Boleh faham okey, baik. So itulah dia yang dikatakan sebagai okey. Oh, ada graf garisan mudah. Okey. Boleh. Maknanya ada graf bar mudah, ada graf garisan mudah. Terima kasih banyak Ikhwan Haziq kerana betulkan cikgu. Pandai rupanya kau ya. Pandai rupanya kau. Anak siapa lah ni? Okey, baik. Okey. Baik. Kita lihat graf bar mudah. Okey. Kita cari dulu perbezaan. Apakah perbezaan antara graf bar mudah dengan graf garisan mudah? Okey. Perbezaan dia apa? Perbezaan dia sudah tentu kita boleh nyatakan bahawa nama Okey. Okey, kalau kita lihat iaitu perbezaan dia graf bar mudah menggunakan apa? Menggunakan bar atau palang. Atau palang untuk mewakili data, mewakili maklumat itu. Manakala kalau graf garisan dia menggunakan apa? Okey, menggunakan garisan. Menggunakan garisan. Okey, untuk menghubungkan antara data dengan data. So itu perbezaan yang nyata. Kemudian graf bar mudah, apa lagi dia punya perbezaan dia? Di antara graf bar mudah dengan garisan mudah. Okey, so graf bar mudah lebih menarik Oh, Abdul Rahman kata lebih menarik. Boleh macam tu. Okey. So itu perbezaan utama menggunakan bar atau palang dan kemudian menggunakan garisan. Dan graf bar mudah kebiasaannya menggunakan apa? Okey. Okey. So kita kata okey, maklumat yang biasanya diletakkan dalam graf bar atau palang biasanya adalah maklumat okey yang tiada apa? Yang tiada hubungan. Okey, tiada hubungan satu sama lain. Okey, iaitu contohnya kalau kita lihat macam okey, makanan kegemaran kan. Okey, nasi lemak 13, mi goreng 11, roti bakar, nasi goreng, roti canai. Dia tak ada kaitan. Okey, nasi lemak, mi goreng, roti bakar tu dia tak ada kaitan. Tetapi kalau graf garisan mudah, contoh macam suhu dia mesti berkaitan yang sama iaitu berkaitan dengan suhu dengan darjah yang sama. Cuma nombor sahaja yang berubah-ubah. Dia menggambarkan perubahan. Manakala yang ini menggambarkan perbezaan. Itu graf bar mudah dan graf garisan mudah. Itu yang kita kata sangat-sangat berbezalah antara graf bar mudah dengan graf garisan mudah. Okey, persamaan dia. Banyak persamaan dia. Apa persamaan dia antara graf bar mudah dengan garisan mudah? Iaitu dia ada apa? Dia ada garisan apa? Garisan lintang dan juga garisan apa? Okey. Dan garisan apa? Lintang dan garisan menegak. Itu sebagai paksi dia. Maknanya kita boleh buat iaitu bukan garisan lintang lah, kita kata paksi paksi lintang dan juga ada paksi menegak untuk dijadikan graf. Okey, itu satu. Kemudian apa lagi persamaan graf bar mudah dan graf garisan? Mesti ada apa? Mesti ada tajuk. Okey, ada tajuk. Okey, mesti ada tajuk. Okey. Kemudian ada apa lagi? Persamaan dia mesti ada pembaris. Okey, mesti ada pembaris Okey, paksi lintang, kemudian ada paksi menegak, kemudian ada tajuk, kemudian ada apa lagi? Iaitu ada kebiasaannya ada petunjuk. Iaitu kalau untuk graf bar mudah dia ada apa? Dia ada kalau warna hitam tu apa, kalau warna kuning tu apa, mewakili bar-bar tu Kalau graf garisan tu dia akan menunjukkan okey petunjuk iaitu dia punya garisan itu mewakili apa. Itu petunjuk. Okey, dan yang terakhir. Okey, apakah persamaan bagi graf bar mudah dengan graf garisan mudah? Apa perbezaan dia? Cepat. Last. Cikgu bagi last ni.
Mesti ada pembaris ke? Mudah kot. Saya blank lah cikgu. Okey, terus terang je kau ni okey, bayangkan okey, paksi lintang, paksi menegak. Okey, lintang dan menegak ada tajuk, kemudian ada petunjuk dan paling penting mewakili data. Okey, mewakili data. Data okey untuk digambarkan. Okey, untuk dipaparkan. Okey, so dia mewakili data. Okey, itu persamaan dia. Maknanya okey, baik Alif Imran, cikgu faham, cikgu faham. Petang-petang ni memang tak boleh nak berfikir sangat. Kan? Petang-petang al-maklum lah dah petang kan. So lain kali kalau petang-petang, kalau nak kalau nak mengaktifkan kepala otak kita ni, kepala otak minumlah kopi secawan. Mais cawan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Alhamdulillah. Kita dah kena kopi. Okey, kita teruskan. Okey. Perkena cucuk udang dengan TO kurang manis. Terbaik boh. Okey. Baik. So sekarang kita lihat tulis betul atau salah bagi pernyataan yang berikut. Data. Data ialah maklumat berbentuk angka yang dikumpulkan semasa menjalankan kerja luar atau dibuat berdasarkan laporan orang lain. Betul atau salah? Okey. Betul atau salah? Data ialah maklumat berbentuk angka yang dikumpulkan semasa menjalankan kerja luar atau dibuat berdasarkan laporan orang lain. Betul atau salah? Jawapannya adalah ya, betul. Itu maksud data. Okey, data. Okey, data tu yang inilah. Yang ini kan nasi lemak 13 orang, mi goreng 11 orang, roti bakar 8 orang, kemudian juga nasi goreng 4 orang. Kerja luar tu maknanya kerja ni lah. Kajian geografi. Contohnya macam apa tahu? Macam kalau katakan kamu dikehendaki untuk mengumpulkan data berkaitan dengan kenderaan yang melalui jalan raya depan sekolah kamu. Jadi kamu kena keluar. Kan? Kena keluar daripada sekolah, kemudian kamu kira. Okey, satu kereta, satu motor. Dua kereta, tiga kereta, empat kereta. Itu bila dah kumpulkan semua, kamu kumpulkanlah maklumat tu. Itu dipanggil data. Nampak tak? Ya, itulah dipanggil data. Baik. Baik. Kemudian kalau kita lihat seterusnya, pemerhatian. Okey, pemerhatian secara langsung ataupun tidak langsung dijalankan untuk mengumpulkan maklumat sebelum direkodkan ke dalam jadual. Betul atau salah? Okey, jawapannya adalah salah. Salah ke betul? Cikgu tulis salah. Sebab apa salah? Sebab pemerhatian mesti dibuat secara langsung. Kalau tak langsung, macam mana kau nak dapatkan data, betul tak? Betul tak? Dia kesalahan dia dekat sini Pemerhatian secara langsung ni betul. Okey, tetapi ataupun tidak langsung. Tidak langsung maknanya apa? Kau main by heart aja. Rasa-rasanya tengah hari ni kereta lalu 20 biji 20 biji kereta, 20 buah kereta akan lalu. Kemudian nanti petang nanti 30 buah. Tak boleh. Pemerhatian secara tidak langsung tak boleh. Pemerhatian mesti secara langsung. Untuk kumpulkan maklumat sebelum direkodkan ke dalam jadual. Betul tak? Mana boleh main by heart aja. Kau ingat senang-senang je boleh dapat. Okey. Baik. So itu berkaitan dengan yang B. Yang C. Lazimnya data-data yang dikumpulkan sukar dibaca kerana tidak tersusun. Betul atau salah? Betul ke salah? Betul ke salah? Iaitu sudah tentulah betul. Sebab bayangkan, just bayangkan kita buat kes yang macam kajian mengenai mengira tentang kenderaan yang lalu lalang di depan rumah kamu tu, di depan sekolah. Kalau kamu kira kereta tu kan, kamu kira lain. Kawan kamu kira lain. Kemudian kawan kamu dalam satu kumpulan pun lain. Kalau ada 5 orang, 5 orang lah kumpul data yang lain.
Okey, yang berbeza-beza. Jadi itu sukar nak dibaca. Sebab tak tahu, sebab dia tak tersusun. Okey, sekejap kata bilangan kereta 30, sekejap kata kawan kamu kata bilangan kereta 20. Jadi ada perbezaan itu akan menyukarkan. Jadi sebab itu kalau kita lihat ianya adalah tidak tersusun. Ya, memang betul. Baik. Kemudian yang D, jadual. Jadual ialah satu susunan data. Okey, jadual ialah satu susunan data. Okey, satu susunan data dalam cara yang teratur atau tersusun dan mudah dibaca. Betul tak? Betul ke tidak? Jadual tu macam ni cikgu? Macam ni. Ini jadual lah ni. Jadual lah ni. Nampak tak? Jadual telah dikumpulkan secara tersusun dan mudah difahami. Betul tak? Jadi jadual okey adalah satu susunan data atau maklumat yang tersusun dan mudah dibaca. Ya, betul. Okey. Lazimnya maklumat dalam jadual disusun daripada nilai terkecil hingga terbesar. Betul ke? Daripada nilai terkecil hingga nilai terbesar. Betul ke? Jadual disusun daripada nilai terkecil hingga yang terbesar. Salah. Kebiasaannya kita akan paparkan apa? Paparkan yang besar dulu. Nampak tak? 13 dulu kan? 13, 11, 8, 4, 4 kan? Maknanya yang terbesar dulu, nilai terbesar. Barulah terkecil. Jadi, kalau kita lihat, okey, lazimnya maklumat ini okey disusun daripada nilai terkecil hingga terbesar. Okey, itu adalah salah. Kebiasaannya salah. Dan jadual mempunyai petunjuk okey paksi X dan paksi Y. Betul atau salah? Jadual ada paksi X dan paksi Y. Macam pelik aja kan? Jadual ke yang ada paksi X dan paksi Y? Bukan jadual kan? Ianya adalah graf, betul tak? Bukan jadual tetapi graf. Okey, tetapi graf. So kesalahan dia adalah pada di sini. Dia bukan jadual tetapi sebenarnya adalah graf. Okey. So inilah berkaitan dengan yang bahagian yang keempat ini. Okey, baik, soalan keempat. Baik. Soalan seterusnya, okey, membina graf berdasarkan jadual. Okey, hasilkan satu graf bar mudah berdasarkan maklumat di bawah ini. Okey, mudah saja sebenarnya. Okey, kerana apa? Okey, dalam peperiksaan biasanya akan diberikan satu kertas graf begini. Okey, bila diberikan kertas graf begini, apa yang kamu kena buat iaitu kamu kena buat apa dulu? Baik, apa yang kena buat dulu? Bila dapat jadual dan juga dapat kertas graf, kamu kena buat apa dulu? Siapa boleh bagi tahu? Buat tajuk. Tajuk last pun tak apa. Tajuk last pun tak apa. Ya, buat paksi X dan paksi Y. Paksi menegak dan paksi mendata. Itu paling penting. Jadi kamu boleh buat daripada sini. Okey, kalau kita buat daripada sini graf ni, okey, kita akan buat terus sampai bawah ni dan kemudian satu lagi kita akan buat daripada sini bawah sampai ke sini. Okey, paksi X dan juga paksi Y. Dia mesti ada gitu. Buat begitu. Kemudian barulah kita tengok okey jumlah data. Kalau 245. Okey, kita ada berapa kotak kat sini? Kita ada, okey, kita tak perlu ambil yang besar-besar, kita ambil yang kecil-kecil tu pun boleh. Iaitu contohnya kalau kita nak ambil kat sini, kita ambil sini 1, okey, satu, kemudian 2, mana pula begini? 2, besarnya. Okey, 3, salah. 3, jap. Dia tak lurus lah. Cikgu nak ambil yang lurus sikit. Okey, kita ambil sini 1, kemudian 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7, sini 8, 9, 10, 11 dan juga 12. Itu
Okey, graf kita nak buat yang paksi menegak, kita tandakan dulu. Okey. Manakala untuk yang di bawah ini kita boleh buat kita ada berapa ni? Kita ada 1 2 3 4 5. Kita ada 5 item. So kita boleh ambil besar sikit. 1 2 3 4 dan juga 5. Ingat kita nak buat graf bar mudah. Kenapa kita nak buat graf bar mudah? Sebab kita tengok dia punya jadual. Ini jadual. Bila jadual ni bukan suhu, bukan hujan, okey, tentang jenis pekerjaan dan sebagainya, maka kita boleh guna graf bar mudah. Caranya bagaimana? Okey, bila kita dah tandakan tu, kita tengok sini dia punya maklumat okey 20 25, okey paling tinggi 20. Paling rendah 20. Dekat sekolah soalan dah minta buat graf bar mudah. Ya. Ya betul lah. Memang. Terima kasih banyak Eko Nazik. Okey. Baik. So kita boleh letakkan kat sini. Okey, sini 20. Okey, 20. Kemudian di sini okey 40. Kemudian di sini 60. Kemudian di sini 80. Kemudian di sini kita boleh buat 100. Dia begitu. Okey. Baik. Kemudian kita nak buat bar dia. Okey, mula-mula kita nak buat apa? Kita nak ambil peniaga dulu ke? Okey, kita ambil peniaga dulu kan? Okey, kita ambil peniaga dulu. Okey, peniaga 100. So, apa yang kita akan buat iaitu kita akan buat satu garisan. Okey, satu garisan 100. Okey, so caranya iaitu kita akan buat satu garisan di sini. Okey, so kita akan buat naik sampai 100. Tapi sebab kita nak buat graf bar, maka kita buat sebelah dia satu kotak lagi. Okey, graf bar. So kita buat begini. Okey. Baik, kemudian kita sambungkan begini. Jadi kita boleh letakkan nama apa tu? Untuk peniaga kan? So kita boleh tuliskan kat sini adalah untuk peniaga. Peniaga. Kita tandakan kat bawah tu. Peniaga. Okey. So bila peniaga kat situ, so kemudian kita dah tulis kat situ peniaga. Kemudian kita ambil data yang kedua iaitu pekebun 60. Pekebun pula 60 kita boleh ambil juga untuk garisan ini. So kita ambil daripada sini dan kita pergi kepada 60. Kita jangan buat penuh-penuh. Buat sebelah-sebelah macam ni je. Okey, 60. Dan nama dia apa? Pekebun. So kita boleh buat kat sini pekebun. So tulis kat sini pekebun. Baik. Okey, kemudian seterusnya kita ambil iaitu kaki tangan kerajaan 40. So kita boleh buat dulu okey kaki tangan kerajaan. So kita ambil di sini 40. So kaki tangan kerajaan sampai sini saja. Okey, kaki tangan kerajaan 40 sampai sini saja. Okey. Baik, dan kita namakan dia kaki tangan kerajaan. Okey, kaki tangan kerajaan. Okey, baik. So kita centralizekan sikit. Baik. Dan seterusnya iaitu kita nak ambil tentang pekerja kilang. 25. So kita buat satu garisan pekerja kilang 25. So daripada sini 2, okey. So kita tahu 20, kemudian kita tahu yang atas ni dah jadi 30 kan. So kita ambil ke tengah dia. Okey, 25 kat sini. Gitu. So kita sambung. Jadi kita dapat iaitu pekerja kilang. So kita boleh tulis kat sini pekerja kilang. Okey, pekerja kilang. Alright, dan yang terakhir kita nak buat iaitu pemandu teksi 20. So kita ambil lagi dan kita buat pemandu teksi kat sini 20 je. Okey, sini dan juga di sini. So kita dapat 20. So pekerja boleh tulis kat sini
pemandu teksi kan. Okey, pemandu teksi. Okey, baik. Okey, baik. Bila kita dah buat macam tu, kita boleh lorekkan juga. Okey, lorekkan pun boleh. Okey, sama ada kita nak bagi dia ada corak sikit kan. So kita boleh corakkan dia kat sini. Okey, peniaga. Kemudian juga pekebun. Macam ni. Okey, pekebun. Kemudian kaki tangan kerajaan kat sini. Kemudian juga pekerja kilang kita boleh buat bulat-bulat. Buatlah corak-corak bagi dia berbeza sedikit. Kan. Dan juga pemandu teksi mungkin kita boleh buat silang-silang begini. Okay. Nampak tak? Perbezaan membezakan antara bar itu. Baik. So dah dapat itu, barulah kita buat tajuk. Last kali kita buat tajuk iaitu okey. Kita buat pekerjaan penduduk di Pekan Hilir. Okey, fee bahasa Arab lah. Di Pekan Hilir. Itulah dia. Okey, dah ada tajuk. Kemudian dah ada, okey, kita lupa. Ada perkara yang kita lupa, iaitu kat sini kita nak kena tulis apa? Kat sini kita kena tulis bilangan. Dekat atas paksi mesti ada bilangan, bilangan orang. Kemudian yang di bawah itu adalah jenis pekerjaan. So kita boleh tulis kat sini, okey, jenis, okey, pekerjaan. Dia gitu. Jenis pekerjaan dan juga bilangan orang. Okey. Okey, boleh faham tak? Dah boleh faham tak cara bagaimana untuk kita buat graf bar mudah? Ada sebarang soalan nak tanya bagaimana buat graf macam ni? Boleh faham tak? Okey, graf bar okey kan? Graf bar boleh faham ni mana ni? Tidur ke apa ni? Semua senyap macam ni. Be true man. Okey. Ada ke tak ada ni? Okey, tidur dah, mengantuk hilang entah ke mana. Okey. Hilang entah ke mana, ngantuk lah tu. Okey. Kemudian inilah dia suhu. Min suhu bulanan. Kalau min suhu bulanan kita kena buat graf garisan. Baik, sebelum tu kita tengok. Baik, ini adalah sebuah graf. Hari ni tak ada jalan-jalan ke? Kita belajar graf nak jalan-jalan ke mana? Kan? Tengah belajar graf kau nak ajak berjalan-jalan. Nak jalan ke mana? Kan? Okey. Jadi kita boleh buat jualan dan juga harga purata basikal di syarikat S. Okey. Baik. Siapa yang tahu bagaimana untuk buat graf gabungan? Ada tak sesiapa yang tak tahu dan nak tahu macam mana nak buat graf gabungan? Graf yang macam ni. Graf yang macam ni. Suhu dan hujan, iaitu graf gabungan. Siapa yang masih lagi tak tahu tentang unta ini? Graf gabungan. Ada tak sesiapa kat sini yang tak tahu lagi macam nak buat graf gabungan? Okey. So, Ali Himran raise hand, dia kata dia tak tahu. Okey. So, tak apa. So, kalau macam tu kita boleh skip ke bahagian graf garisan ini. Kita terus buat kepada graf gabungan. Okey. Baik. Kalau untuk graf gabungan begini, selain daripada hujan dan suhu, boleh juga digunakan untuk apa? Untuk jualan basikal macam ni, jualan dan juga harga. Nampak tak? Harga purata. So kita boleh buat juga. Okey. Caranya bagaimana nak banner kita kata graf gabungan ini. Baik. Graf gabungan sebenarnya sama je, cuma dia ada penambahan paksi. Iaitu paksi sebelah kanan kamu kena tambahkan juga. Contohnya begini. Okey, tengok betul-betul. Okey, cara macam mana cikgu buat Okey, so kita tengok dulu. Okey, kita tengok 2012
1, 2, 2013, 2014, 15, 16, 17, 18. Maknanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 tahun merangkumi 7 tahun. So kalau kita lihat cukup tak untuk 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ngam-ngam. Okey, so kalau kita ambil daripada sini tengah, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita kena plan dulu Kita kena plan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, bolehlah. Kita ambil daripada sini. Okey. Baik, kita ambil daripada sini. Okey, kita buat satu. Okey, dan kita mulakan dengan kita panjangkan sikit. Okey. So kita mulakan dengan dengan bulan dengan tahun 2012, 13, 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018. Kita kena tandakan tu dulu. Okey. Baik. So kita boleh buat kat sini. Okey, cikgu buat 2012, kemudian di sini 2013, kemudian 2014, kemudian 2015, okey, dan juga kemudian 2016, kemudian 2017, okey, serta 2018. Siapa-siapa yang ada kertas ni, siapa-siapa yang ada latihan ni boleh buat sama-sama dengan cikgu boleh buat sama-sama. Okey, daripada daripada tengok aje kan. Baik, kita buat sama-sama. Seronok sikit kan? Okey. Baik. Kemudian baru kita tengok tentang tentang jualan basikal dulu. Okey, daripada yang kecil 120 dan yang paling besar ialah 300. So kita boleh ambil, kita buat garisan. Okey, kita akan buat garisan untuk garisan menegak pula. So kita ambil daripada sini. Okey, dan kita tegakkan dia. Okey. Okey, kita tegakkan dia dan kita akan lihat 120, 135. Okey, mungkin kita boleh buat 20, 40, 20, 40 boleh ke? 20, 40, 60, 80. Okey. 20, dah 20, 40, 60, 80, 100, 120, 40. Tak cukup nanti. Tak cukup. So kita kena kecilkan lagi. Okey, 4, 8, 12. Okey. Okey, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 30. Okey. Jom kita buat 40 setiap kotak tu 40. Okey, so 44, 8, okey, 12, 16, 20, kemudian 24, 28, 3, 28, 32 kan? 32. Cukuplah tu. Okey, baik. So sekarang kita akan ambil dulu. Okey, jualan basikal. Dan kita tandakan dulu sebelah dia. Kita tandakan sebelah dulu di sini iaitu 40. Kemudian kat sini 80. Kemudian di sini 120. Okey. Ingat dia kena, kalau buat kat sebelah kiri tu dia kena ikut gandaan tau. 160. Okey. Kemudian 200, kemudian 240, kemudian 280, kemudian 320. Alright. So itu dah buat bahagian graf sebelah kiri, iaitu kita boleh tandakan kat sini dan kita boleh namakan dia iaitu jualan basikal. Kat sini. Okey, jualan basikal. Okey, so kita boleh letakkan kat tepi ni. Jualan basikal. Siapa yang selalu kat sini main basikal? Ada siapa kat sini suka main basikal? Ada. Yang di bawah ini kita akan letakkan tahun. Okey, tahun. Alright. So kita dah letakkan tahun kat sini. Okey, jualan basikal kat situ, baru kita tandakan 120, 135. Okey, mula-mula kita akan buat 120 kat sini pada tahun 2012 kan. 120. Okey, kita akan tandakan dia begini. 120 kita buat graf bar dulu Okey, kita buat graf bar dulu. 120.
Okey, dan kita tandakan. Kemudian seterusnya ialah 2013 135. Okey, 135 kita zoom out sikit, zoom in sikit. Okey, 20 di sini 40 bermakna di sini 35. Okey. So kita boleh buat anggaran kat situ ya. Iaitu di sini 140, so kita boleh kurangkan 135 di sinilah. Anggaran ya, anggaran. Okey, anggaran dekat situ. So kita boleh buat. Okey, 135 untuk 2013, 150 untuk 2014. 2014 150 kita boleh terus pergi 40 dan 50 di sini. Okey, so kita boleh ambil kat situ. Boleh ke buat macam tu cikgu? Apa tak boleh pula? Memang boleh. Kenapa? Yang anggarkan tu, dia yang penting hampir. Dia yang penting hampir. Sebab maklumat itu kita telah berikan dalam jadual. So kita boleh. Okey, memang boleh hampir. Okey. Dan kemudian 160. Okey, kita pergi kepada 160 kat sini. Okey. Baik. Right. 160 2015. Kemudian juga 2016 220. Okey, 2016 kita pergi kepada 220 kat sini dan 220 dekat sini. Okey, tu 220. Kemudian 2017 265. So kita pergi ke sini 265, 246. Okey, kat tengah-tengah, kemudian 65 dekat sini. Okey, 65. Okey, dan kita ambil kat sini. Yes, 265. Dan yang terakhir, alamak 2018 tak muat lah pula. Tak apalah, kita buat yang di sebelahnya. Okey, iaitu di sini 300 kan. Tak muat lah pula 300. Sepatutnya kat sini lagi. Okey, ada lagi kotak kat sini 300. Okey, begitu. Alright. So kita dah boleh buat begitu. Okey, 300 dan kemudian okey, so kita patutnya sebab graf ni sempit sangat. Kertas graf ni sempit sangat kot. Jadi, okey, sepatutnya kat sini kita ada satu lagi garisan Mana aku nak lukis ni? Okey, baik. So kita buat begini. Okey, andaikan kalau katakan kita ada satu garisan kat sini, dia naik atas. Okey. Sekejap. Sekejap. Ya, halo. Okey. Okey. Gimana? Pantai Merdeka Center. Okey. So maknanya kena pergi sana juga kan sekarang. Apa dia? Dia kata apa? Hello, dengar. Okey. So, tak apa. Nanti apa mesej orang habis dalam pukul 10, ada 10 minit lagi. Okey. 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 Mengikut pengalaman anda, kalau anda kena food poisoning, apa yang anda akan buat Kalau anda didapati ada food poisoning, apa yang anda akan buat? Insaf Insaf Oh, first time cikgu nampak ada dengar orang kata insaf. Boleh insaf macam tu? Hati makan. Ada je lah kau. Menyerah diri. Oh, okey, pun boleh. Baik. Okey, untuk yang harga purata untuk harga purata kita boleh ambil daripada sini. Okey, sebenarnya ada garisan kita ambil sini kosong. Kemudian kita boleh ambil 100 kat sini. 100, 200, 300, 400 tak cukup. So kita boleh ambil 100, 200.
Sekejap, kita boleh ambil bawah lagi ke? Boleh ambil bawah lagi ni. Okey, kita ambil bawah lagi Okey. So di sini 100, 200, 300, 400. Kecil sangat. 100, 200, 300, 400. Okey. Baik, so kita boleh ambil sini 0, 100, 200, 300 dan 400. So kita terus tandakan dekat sini. Okey, di sini kita boleh buat 0. Okey, kemudian di sini kita akan buat 100. Okey, harga purata harga 100, 200, kemudian di sini 300 dan juga di sini 400. So di sini kamu boleh mentionkan kat sini harga. Harga purata lah. So dia macam tu. Baik, daripada situ barulah kamu tandakan mengikut tahun. Pada tahun 2012 harganya 400. So tahun 2012, tengok tahun 2012, kamu ambil pada garisan itu dan kamu tandakan dekat sini iaitu pada 400. So kita akan ambil kat sini. So 400 kan atas sekali kat sini. Tandakan macam ni dulu. 400. Kemudian kita tengok tahun 2013. Okey, 2013 dekat sini. 2013 adalah 353. So 350, 53 somewhere around here. So boleh. 353. Boleh dia anggaran tapi kalau diberikan kertas graf yang lebih besar kamu boleh buat lebih tepat. Ya. Kemudian tahun 2014 321, 2014 300 kat sini. Okey, kemudian 300 okey 20 okey 10 20 21 kita boleh sampai around here. Okey, 321. Kemudian 2015 280, 2015 280. So 80 dekat sini. Okey, 280 macam tu. Kemudian 2016 250. Okey, 2016 250. So 250 di tengah-tengah ni. Okey, 250. Okey, kemudian 2017 237. Okey, 237 somewhere around here di sini. Okey, 237 dan juga kemudian 2018 199. 2018 199 dekat sini. Hampir-hampir dekat 200. Baik, daripada situ kemudian bila kamu dah tandakan barulah kamu tu gabungkan semua garisan ini, sambungkan dia. Dia begitu. Okey. Jadi jadi kamu akan tulis jadual ataupun kamu akan tulis dia punya tajuk dan tajuk dia di atas ini. Okey. Tajuk dia di atas ini iaitu jumlah jualan. Okey, dan harga purata. Okey, basikal. Okey, di syarikat S. Syarikat S. Dia gitu. Alright. So, kalau kamu boleh buat panjangkan lagi boleh lah ni. Okey, kejap. Okey, so kita buat macam tu. Okey, so kita buat atas lagi lah. Bagi nampak dia proper sikit. Okey. Baik. So, inilah dia cara bagaimana untuk kamu buat graf gabungan. Ingat perbezaan dia adalah sama ada kalau suhu atau harga di sebelah kanan dan juga dia punya jualan basikal ke ataupun hujan di sebelah kiri. Jadi ini caranya. Kamu gabungkan kedua-dua graf garisan dan graf bar mudah. Okey. So siapa yang faham ataupun siapa yang tak faham? Ada tak yang tak faham tentang cara macam mana cikgu buat? Boleh faham ke tak boleh faham? Tak apa, tak faham bagi tahu boleh Ikhwan Haziq. Okey, yang lain macam mana? Yang lain macam mana? Boleh faham? Inilah dia graf gabungan. Di bawah tu graf bar, yang di atas tu graf garisan.
So gabungkan kedua-duanya. Tak susah pun, senang je sebenarnya. Dah biasa buat ke mungkin kamu tak biasa buat? Tak biasa buat Ah, tak biasa buat. Jadi itulah cara bagaimana untuk kamu buat graf gabungan. Kadang-kadang dalam soalan geografi, soalan akhir tahun, dia ada juga kerja-kerja, maknanya sebenarnya kalau kamu buat semua ni, kalau dikendaki ada soalan, kamu kena jawab benda ni, kamu tahu tak banyak markah kamu boleh peroleh daripada buat graf garisan ni tahu, atau graf-graf ini. Sebab apa tahu? Satu markah akan diberi pada kamu punya tajuk. Satu tajuk. Kemudian yang kedua harga. Maknanya ada petunjuk di paksi. Kemudian diberikan kalau kamu punya bentuk graf ni betul, then dia akan bagi satu markah. Kan? Kemudian kamu akan tajuk kat bawah. So dia akan bagi 1 2 3 4 5. At least 5 markah tau. 5 markah, rugi kalau tak buat. Sebab tu kamu kena mahir buat. Baik, macam Abdul Rahman tanya, macam mana nak buat dengan lebih cepat? Sebab saya selalu buat lambat. Sebab nak cari mana nak tanda. Okey, baik. Sebenarnya, cara nak tanda tu sebenarnya, mula-mula kamu kena plan dulu. Sebab itu kamu kena tengok dia, macam tadi cikgu buat kamu tengok dia punya maklumat ni, kemudian kamu plan. Kamu plan, berapa banyak dia punya ruang yang kamu nak buat. Macam cikgu kat sini, cikgu buat per 40. Tapi bila per 40 tu kadang-kadang kamu rasa macam tak accurate. Sebab kamu rasa macam kalau nak cari yang 130 lebih ni macam mana kan? Tetapi kalau diberikan kertas graf yang lebih besar, kamu boleh buat lebih accurate. Contohnya nak accurate macam mana? Kita tahu kotak-kotak kecil ni sebenarnya adalah 10. Kotak-kotak kecil ni daripada hujung sampai hujung ni adalah 10. Adalah 10. So kalau kamu nak buat 10, 20, 30, 40, 50, 60, kamu nak dapatkan 320 tu mungkin tak cukup. Tak cukup. Sebab tu kamu kena plan awal-awal. Iaitu kamu nak buat 10, 10, 10 ke, ataupun 20, 20, 20 40, 60 ke, ataupun 30 ke, ataupun 40 ke, it's up to you. It's up to you. Tetapi yang paling penting kamu plan dulu. Berapa dia punya jarak kotak tu. Dan mesti dia seragam. Dia tak boleh lah macam kamu buat kat sini kan. Oh sini 10. Kemudian sini 30. Kemudian sini 45. Kemudian sini 52. Suka-suka hati kau je nak letak kan. Tak boleh lah macam tu. Tak boleh lah macam tu. Kamu kena well plan. Di mana kamu kena seragamkan dia punya data sebelah kiri tu. Bila dah seragam, kamu boleh mulakan dengan kamu tandakan untuk graf bar, palang, graf bar mudah ataupun graf garisan. Begitu juga graf garisan. Kalau kertas graf ni lagi besar, lagi senang nak buat. Tapi bila dia tak besar mana, jadi tak perlu buat tepat-tepat kan kalau dalam situasi. Kalau dalam situasi diberikan kertas graf yang kecil macam ni, dia tak perlu tepat-tepat. Sebab kebiasaannya guru akan melihat kamu punya bentuk. Dia tengok kamu punya bentuk. So kalau bentuk tu betul dia naik atas begini, bermakna bentuk tu betul lah. Tapi kalau kamu buat tu bentuk dia begitu ke bawah, salah lah. Kan? Kemudian dia akan tengok apa yang kamu letak di sebelah kiri ni dan apa yang kamu letak di sebelah bawah ni. Kalau bawah tu tahun, sebelah kiri tu jualan basikal, betul. Tapi kalau kamu letak tahun di sebelah kiri, jualan basikal di sebelah bawah, salah. Ataupun mungkin harga kamu letak kat sini, jualan basikal kat sini, pun salah. Nampak tak? Jadi dia kena tahu kat mana lokasi untuk jualan basikal, ataupun untuk hujan, ataupun untuk suhu. Kamu kena tahu kat mana. Dan guru-guru akan tengok pattern je. Pattern yang bawah ni, graf bar mudah, dia naik. Betul lah ni. Kemudian kalau graf garisan ni, dia menurun ke bawah dan ada titik-titik ni. Titik-titik ni penting tau. Jangan kau melukis je. Titik-titik ni penting, kau kena buat. Titik-titik ni kamu dah buat. Betul lah ni. Jadi macam tu. Sebab guru kamu nak tengok
hasil kerja 40 orang, 30 orang kot. Tak ada kurang masa dia nak tengok belik satu-satu. Betul ke ni? Ni betul ke ni? Tak ada. Kebiasaannya dia buat anggaran bahawa okey, bentuk ni betul lah ni. Bentuk dah betul. Boleh faham? Boleh faham Kalau kamu dikehendaki buat untuk graf bar mudah dan graf gabungan, cikgu yakin kamu dah boleh buat sebenarnya. Kalau tak tahu, praktis. Praktis buat. Praktis make perfect. Okey, baik. So, ada soalan nak tanya? Ada soalan tak nak tanya? Ya. Soalan apa tu? Tak ada. Adam kata tak ada. Okey. Alhamdulillah tak ada. Tak ada Okey. So, okey, dalam minggu ni cikgu yang 191 buat kat 00 ke, buat hampir-hampir. Ya, hampir-hampir ke 00 tu. Hampir-hampir ke 200. Yes. Hampir-hampir ke 200. Betul, Man? Okey. Alhamdulillah. Okey, kalau kamu nak tahu, nak mahir bagaimana nak buat, kamu buat latihan dulu. Buat latihan yang cikgu dah bagi tu, kemudian nanti kalau agak-agak tak boleh buat, bagi tahu cikgu. Nanti cikgu bantu, itu paling penting supaya dalam periksa nanti kamu boleh menjawab soalan-soalan berkaitan graf. Itu penting sebenarnya sebab graf boleh berikan kamu banyak markah. Banyak markah sebenarnya. Okey. Baik, so cikgu rasa itu sajalah pada petang ini. Okey, pejam celik ajar graf 2 graf dah 6.30. Okey. Kita akan jumpa lagi untuk kelas sejarah pada hari Khamis malam nanti Kita jumpa lagi guys. Take care. Assalamualaikum. Bye-bye semua. Terima kasih, cikgu. Okey, sama-sama Fatin. Terima kasih, cikgu. Okey, sama Man. Terima kasih, cikgu. Sama-sama.